Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak bincang untuk topik ketaksamaan linear. Okey, ini merupakan koleksi soalan-soalan trial SPM tahun 2021 untuk negeri-negeri lah. Okey. So, sebelum kita pergi kepada soalan trial, kita pergi dulu untuk tajuk ini. Apa yang penting untuk tajuk ini? Okey, dalam ketaksamaan linear, dalam dua pemboleh ubah, apa yang penting dalam tajuk ni? Mesti tahu bezakan dari segi arah lorekan dan bentuk garisan bagi simbol macam ni, macam ni, macam ni. Okey, apa dia ingat ni? Kalau macam ni apa? Macam ni, apa? So, kita letaklah satu garisan dekat depan dia. Bila letak satu garisan dekat depan dia, yang ni jadi kecil. Yang ni jadi besar. Okey. Macam mana kalau garisan? Kalau dia simbol dia macam ni sahaja, so simbolnya adalah putus, putus. Ini pun putus, putus. Kalau macam ni, apa ni? Kecil dan sama dengan. So ni garisnya solid. Kalau macam ni lebih besar dan sama dengan, garis pun ialah solid. Kena bezakan kalau dia ada tanda bawah ni, dia ada solid. Garisan dia lurus macam ni. Yang kedua, kena tahu melorek dengan tepat apabila diberi 3 ketaksamaan linear. Dan yang ketiga, kena tahu mentakrif 3 ketaksamaan linear bagi satu rantau berlorek. Okey, contohnya. Nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrif rantau yang berlorek dalam rajah di sebelah. Okey, Y sama dengan X tolak 1. Mana garisannya? Ni garisan dia. Garisan dia garis putus, putus. Dia ke atas. Dia lorekkan ke atas. Jadi, ke atas lebih besar. Y lebih besar. Kan kalau rasa-rasa lupa buat je dekat tepi tu macam ni. Ada dua simbol. Lepas tu buat je dekat depan dia macam ni. Kalau macam ni kecil. Yang ni besar. Janganlah buat macam ni pula. Salah. Kita nak buat macam ni sahaja. Okay, Y lebih besar daripada X tolak 1. Garisan yang ni pun ke atas. Ke atas pun jadi lebih besar. So, ambil sahaja bezanya dekat mana. Dekat tanda sama dengan ni sahaja. Tukar lebih besar. Besar, so jadi macam ni. Garisan ni garisan yang solid. So, dia ada tanda sama dengan. So, Y tambah X lebih besar dan sama dengan 7. Tanda sama dengan tu kita gantikan dengan ketaksamaan punya simbol. Dan yang ketiga, garisan yang ni. Garisan yang ni, tapi dia tak tulis pula dekat tepi ni berapa. Okey, disebabkan dia tak tulis dekat sini berapa, kita kena tahu dekat sini berapa nilainya. Kalau awak perhatikan, garisan yang ni dengan garisan ni dia bersilang. Jadi kita gunakan maklumat daripada garisan yang ni lah. Tak boleh guna yang ni sebab dia tak ada kaitan pun. Dia bersilang dekat sini. Alright. So, apa dekat sini? Dekat sini kita tahu Y. Apabila ini ialah paksi Y, so kita tahu ini ialah pintasan Y. Jadi, nilai X sama dengan 0. X dekat sini, X yang ni jadi 0. So, Y tambah 0 sama dengan 7. Y sama dengan 7. Jadi, persamaan ini, yang ketiga ni, saya buat warna lain dah. Warna purple ni. Yang ni ialah Y sama dengan 7. Dia ke mana? Dia ke bawah. Kalau bawah jadi lebih kecil. Jadi Y lebih kecil daripada 7. So, dapat 3 markah. Boleh? Saya tunjuk lagi sekali. Okey, untuk yang ni. So, ada 3. Ni satu. Garisan yang ni. Yang ni yang kedua. Garisan yang ni. Dan yang ketiga. Biasa satu tu dia tak bagi. Okey, kita ambil dulu yang pertama. Garisan ni ke bawah. Ke bawah. Bila ke bawah, lebih kecil. Garisan dia garis putus. Putus. Dekat tanda sama dengan ni, tukarkan dia. So, 2Y tambah X lebih kecil daripada 12. Garis putus-putus maksudnya dia tak payah buat tanda sama dengan dekat bawah dia lah. Okey, yang ni
garisan tu ke atas. Lorekkan tu ke atas. Ke atas. Ke atas jadi lebih besar. Garisan ni garisan yang solid. So, jadi 3y lebih besar dan sama dengan negatif 2x tambah 18. Kemudian kita nak tahu garisan yang ketiga ni. Ni garisan yang ketiga ni kat sini. Kita nak guna yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Kalau yang kedua, dia bersilang dekat sini. Tak ada makna, tak nak. Kita nak tahu dia kat sini. Berapa nilai dekat situ berapa? Sebab kalau dekat sini, ini namanya pintasan X. Bila pintasan X, Y sama dengan kosong. Kalau pintasan Y, X sama dengan kosong. Macam contoh kat atas tadi kan. Okey, bila Y kosong dekat sini, 3 darab kosong, kosong. Sama dengan negatif 2x tambah 18. Negatif 2x bawa sana jadi 2x sama dengan 18. X sama dengan 18 bahagi 2. So, x sama dengan 9. So, garis ni namanya ialah x sama dengan 9. So, dia ke mana? Dia pergi ke kiri. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, nombor tu menjadi lebih kecil. So, X lebih kecil daripada 9. Cukup. Okey, ini soalan kalau dia dah bagi garisan yang berlorek, kemudian dia tanyakan 3 ketaksamaan. Ada juga, dia bagi ketaksamaan ini, kemudian dia suruh lorekkan. Contoh macam ni. Pada rajah di sebelah, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Bagi tahu ketiga, tapi dekat biasa dalam soalan, dia hanya bagi 2 garisan sahaja. Yang ketiga, kena cari. Tapi dia ada tips dia. So, dengar betul-betul. So, dekat sini, Y sama dengan, ni tanda sama dengan negatif, ataupun kita baca kat sini nanti sama dengan. Mana satu ni? Yang ni ada. Ni satu. Y x tolak 9. Y x tolak 9. Yang kedua. Ni pun ada. Habis ni mana? Y lebih kecil daripada 7. Kalau soalan macam ni, kita tengok. Kita nak gunakan garisan yang dah ada ni. Y 7. Kalau dia 2 garisan je. Kalau dia kata Y sama dengan 7. Sini kan paksi Y. So, garisan dia macam ni. Kalau dia punya persamaan X sama dengan 5. Sini paksi X. So, garisan dia macam ni. So, kena tahu. Jadi, dekat sini Y7. Okay, dekat mana Y7 ni? Dekat sini sebenarnya dah ada clue dia. Okay, kalau nak confirmkan lagi, kalau dekat sini, yang memotong pada dekat pintasan Y ni, garisan yang pertama ini. Saya kata, kalau pintasan Y, X sama dengan kosong. Cuba kita masukkan dalam persamaan ini apabila X kosong. Maksudnya, Y sama dengan negatif kosong tambah 7. So, Y sama dengan 7. Dekat sini maksudnya 7. Kalau kita nak buat garisan ni, garisan tu macam mana? Garisan yang putus-putus. Gunakan pembaris. So, ni ialah garisan yang ketiga. Okey, kemudian kita nak tahu mana dia punya garisan berlorek ni. Ni besar ke kecil? Kita buat tanda macam ni kalau confuse. Besar. Yang pertama besar. Dia ke atas. Okey, garisan ni ke atas. Yang ni pun besar. Ni ke atas. Atas pada garisan. Yang ni ialah kecil. Y kecil daripada 7 ke bawah. Jadi, mana garisan dia? Ini garisan dia. Garisan pula, sorry. Dia punya kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan itu. Boleh? Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Okey, macam ni. So, biasa dia akan bagi 2 kan saya bagi tahu? Okey, Y kecil dan sama dengan X. Dah ada kat sini. Ni yang pertama. Dah ada. 2Y tambah X lebih besar pada 12. 2Y tambah X, 12. So, yang kedua. Yang ketiga, X lebih kecil dan sama dengan 12. X. Mana X? Ini X. Mana rasa-rasa? Dekat sini ke? Atau dekat sini?
Mestilah dekat sini tips dia. Nak confirm, macam saya kata, ini ialah pintasan X. Jadi, Y sama dengan kosong. Y ini kosong. Kosong tambah X sama dengan 12. So, X sama dengan 12. So, inilah kita dapat dekat sini. Apa nak buat? Dia ada, jap. Dia ada tanda sama dengan dekat bawah. Jadi, garisan yang solid dekat sini. Guna pembaris. Saya punya ni pembaris dah rosak. So, ini garisannya namanya X sama dengan 12. Jadi, kita buat satu persatu. Ni, kita tanda depan dia kalau lupa. Kecil. Ni, kecil ke bawah. 2Y tambah X besar. B, huruf B. Besar daripada 12. Besar dia ke atas. X lebih kecil dan sama dengan 12. Kecil ke kiri. Jadi, dekat mana kawasan dia? Dekat sini. Boleh? Okey, cukup untuk contoh tu. Kita tengok untuk soalan trial tahun 2021. Soalan pertama. Untuk SMKA SABK, pada graf di ruang jawapan, lorekkan ruang rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Sekejap. Okey, dapat kot ni. Alright. Saya baca bahasa Inggeris pun samalah. Tak nampak pula kat atas tu. Okey, so kita kenal pasti dulu garisan-garisan yang ada. Garisan pertama. Ada tak? Ada. Ni garisan pertama. Sama. Y 6 tolak 2X. Y 6 tolak 2X. Ni garisan kedua. Ada. Yang ketiga tak ada. Okey, tak ada X, Y lebih kecil daripada 6. Macam contoh tadi, kalau awak tengok dekat part C Y ni, mesti ada yang bersilang dekat sini. Nak confirm betul tak dekat sini adalah 6. Bila part C pintasan Y, X sama dengan kosong. Kita nak guna garis mana? Garisan yang ni lah. Kita ada garisan ni sahaja. So, Y sama dengan 6 tolak 2X. X dia kosong. So, Y sama dengan 6 tolak 2 darab dengan kosong. 2 darab kosong, kosong. So, Y sama dengan 6. Betul lah. So, macam mana garisan dia? Y 6. Ada tanda sama dengan tak? Tak ada. Okey, maksudnya garisan tu garisan yang putus-putus. Cikgu, kenapa tak buat kat sini? Sebab semua garisan dia kat sini. Buat apa nak buat kat sini? Kalau nak buat panjang-panjang sini pun boleh. Tak ada masalah. Jangan terlampau pendek. Panjang lebih sikit tak apa. Okey, jadi mana dia punya ketiga-tiga yang memuaskan ketiga-tiga ni? Y ni lebih besar. Kita buat tanda satu dekat depan. Yang pertama lebih besar. Lebih besar dia ke atas. Ke atas. Yang kedua dia lebih kecil. Yang kecil ke bawah. Ke bawah. Yang ketiga, Y lebih kecil. Garisan tadi pun ke bawah. Ni ke atas, ke bawah. Jadi, dekat mana dia berlorek? Lorekkan ke semua ni kat sini. Selesai. Dapat 3 markah. Seterusnya, tengok untuk soalan bentung pahang. Okey. Pada graf yang disediakan di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, kita tengok apa dia punya dah bagi dekat sini. Okey, Y tambah X 4. Y tambah X 4 dah ada. Ni garisan ni ada. Y negatif 1. Ada tak? Tak ada. Tak apa, nanti kita buat. Yang ni kita buat nanti. Kita kena pasti dulu. Y X. Y, X. Ada. Okey. So, Y lebih besar dan sama dengan negatif 1. Mana Y? Ini Y. Negatif 1. Negatif 1. 2. 1. Sini ialah negatif 1. Lebih besar dan sama. So, maksudnya garis tu garis yang solid. Okey. Penuh-penuh. Pada kata-kata ni guna pembaris. Jadi kita buat satu persatu, kita tengok. Okey, Y tambah X lebih
kecil. Y tambah X lebih kecil daripada 4. Jadi, garisan ni Y lebih kecil. Jadi, ke bawah. Garisan tu ke bawah. Yang kedua, Y lebih besar dan sama dengan negatif 1. Garisan yang kita buat tadi lebih besar. Dia ke atas. Dia ke atas. Kemudian, Y lebih kecil daripada X. Y lebih kecil daripada X ke bawah. So, dekat mana kawasan dia? Kecil, kecil, besar. So, jadi kat sini. Boleh? Dapat 3 markah. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan kelantan. Raja 1 menunjukkan suatu sata Cartesian. Tulis 4 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau yang berlorek. Ada 3 garisan. Mana garisan dia? Ni yang pertama. Ni garisan dia. Apa nama garisan ni? Ini ialah paksi Y, ini ialah paksi X. Jadi dekat sini dia memotong pada paksi Y, nombornya nombor 8. Jadi garisan ni namanya yang pertama ni Y sama dengan 8. Yang kedua, mana yang kedua? Ni garisan yang kedua. Ni garisan yang kedua. Jadi sebenarnya turutan tak kisah pun. Kalau awak nak kata yang satu pun tak apa. Tak ada masalah sebenarnya. Okey, saya nomborkan untuk awak lebih tahu. Lebih senang nak tengok. Okey. Yang kedua ni, dia memotong pada paksi X. Dia memotong pada negatif 12. Jadi apa nama garisan ni? Garisan ni sama dengan X sama dengan negatif 12. Yang kedua. Mana yang ketiga? Ini garisan yang ketiga. Ni garisan yang ketiga ni. Apa nama garisan ni? Dekat sini kita tengok sini 8. Sini negatif 8. Nombor dia sama. Kalau nombor dia sama, 8. Tapi tak samalah. 8 dengan negatif 8. Kalau 8 dengan negatif 8, jadi Y tolak X sama dengan 8. Ingat macam tu je. Dia kalau dekat sini, dia macam ni. Kalau dekat sini 8, sini pun positif 8. So, ni apa nama garisan ni? Ini ialah Y tambah X sama dengan 8. Kalau 1, 8, 1 negatif 8, dia punya pintasan dia 8, so jadi tolak. Y tolak X sama dengan 8. Okey, yang ketiga. Garisan yang ketiga. Yang mana garisan yang ketiga? Okey, garisan yang ketiga. Saya ambil merah. Yang ni garisan yang, yang ketiga. Yang ni yang keempat. Apa nama garisan yang keempat? Dia memotong pada, ini sebenarnya nama paksi X. Apa nama garisan tersebut? Dia memotong paksi Y. Betul? Ini potong tadi paksi Y dekat 8. Jadi Y sama dengan 8. Sini dia memotong paksi Y pada kosong. So, jadi nama kat sini ialah Y sama dengan kosong. Okey. Soalan nak dia punya ketaksamaan dia. Kita tengok satu persatu. Yang pertama. Dia ke bawah. Bila ke bawah lebih kecil. Y lebih kecil daripada 8. Garisan putus-putus. Biarkan dia macam tu sahaja. Ni dia ke kanan. Garisan ini pergi ke kanan. Yang kedua pergi ke kanan. Kalau ke kanan jadi X lebih besar daripada negatif 12. Again garisan dia pun putus-putus. Biarkan sahaja macam ni. Yang ketiga. Mana ketiga kita? Ini yang ketiga kita. So, kita tulis Y tolak X. Dia ke atas. Ke atas. Lebih besar dan sama dengan 8. Sebab garisan dia garisan yang solid. Dan yang keempat. Ini Y sama dengan kosong. Dia ke atas. So, garisan dia garisan solid saya rasa. Ataupun saya tak nampak dengan clear. Mungkin garisan ni solid lah. Saya anggapkan solid lah. So, sini Y lebih besar dan sama dengan kosong. Dapatlah 4 markah. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, tak ada ke bawah.
Okey, seterusnya kita tengok soalan Johor set 3. Ni soalan dalam bentuk ayat. Bila dalam bentuk ayat, kita kena tulis ayat tersebut dalam bentuk ayat matematik. Macam tu. Encik Adam ingin membeli X beras jenis A dan Y beras jenis B. So, X A ni X, Y, B. Untuk diremakan kepada pihak yang terkesan di sebuah kawasan semasa PKP. Pembelian beras adalah berdasarkan syarat-syarat berikut. Jumlah kedua-dua jenis beras. Jenis apa? A dan B. Kan? Dua jenis beras tu X jumlah tambah Y. Selebih-lebihnya 250. Bila disebut banyak kali selebih-lebihnya, sekurang-kurangnya. Kan? So, dia jadi lebih kecil dan sama dengan 250. Dia ulang banyak kali tu ada sama dengan dekat bawah. Bilangan beras jenis B, Y kan, adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda bilangan beras jenis A. Sekurang-kurangnya. Lebih boleh tak? Boleh lah, jadi lebih besar. Sekurang-kurangnya diulang lagi. 2 kali ganda beras jenis A. So, 2X. Tulis 2 ketaksamaan linear selain X lebih besar dan sama dengan kosong dan Y lebih besar dan sama dengan kosong yang mewakili semua syarat di atas. So, inilah jawapan dia. Dah selesai. 2 markah. Ni jawapan dia. Macam mana nak tulis? Tulis pada ruangan jawapan. Jangan lupa banyak kali saya pesan tulis pada ruangan jawapan. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Mana nak buat? Okey, yang ni kita kena buat pada graf. Okey, kita tepi sikit. Okey, kita kena lukis pada graf untuk 2 persamaan ini. Okey, saya buat dulu saya punya graf. Saya punya pembaris dah rosak. So, jadi ni tak cantik. Tapi ingat buat guna pembaris. Jangan tiru saya punya pembaris dah rosak. Awak mesti bawa pembaris pergi dalam Dewan Peperiksaan. So, apa kita nak buat? Kita nak lukiskan kedua-dua ketaksamaan ini. Yang pertama dan juga yang kedua. Dekat sini X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 250. Mana garisan dia? Senang je. Kalau X tambah Y ni dekat sini, dia punya Y. Dekat sini Y dia kan. 250 sini dan juga dekat sini. Apa nak buat? Gariskan. Nak garis solid ke putus-putus? Garis solid sebab dia ada tanda sama dengan kat bawah ni. Again, guna pembaris. Jangan tiru saya. Saya guna freehand sahaja. Dah selesai. Yang ni Y lebih besar daripada 2X. Jadi kita kena buatlah kotak untuk cari nilai X dan nilai Y. X dan Y. Bila X kosong, Y juga kosong. Kemudian, kalau kita ambil nilai X kita 100. Jangan ambil 2 sebab kita punya skala dekat sini 50, 100, 150, 250 macam tu. Okey, kita ambil nilai-nilai yang ada dekat sini lah, senang kan? Okey, katakan kita ambil X 100. Kalau X 100, X 100. Cakap betul lah. Kalau X 100, Y sama dengan 2 darab dengan 100. Jadi 200. 2 darab 100 dapatlah 200. Jadi dekat mana dia punya koordinat? X 0, Y 0 dekat sini. Dan juga X 100 sini. Y 200. 200 sini. So dia bersilang di sini. Kita nak buat apa? Sambungkan garisan ini. Guna pembaris garisan solid. Tak kena pula. Tak berapa nak bedung tangan. Guna pembaris. Okey, lepas tu dia dah buat. Lepas tu rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Ini kecil. Kecil. Yang pertama kecil. Kecil jadi dia ke bawah. Dia ke bawah. Yang kedua dia besar. Besar. Besar dia ke atas. Besar dia ke atas.
Lepas tu dia ada dua lagi lah ni untuk paksi X dan juga paksi Y. So macam tu. So dekat mana dia berlorek? Dia berlorek sebenarnya di sini. Lorekkan cantik-cantik. Jangan terlebih-lebih, jangan terkurang-kurang. Macam tu. Boleh? Selesai. Okey, ini pun dah selesai. Sekejap saya ke tepi sikit, saya ternampak soalan apa lagi dia nak. Okey, ni dah. Ni lukis dan lorek dah. Lukis dan lorek dah. C. Daripada graf, tentukan bilangan maksimum beras jenis B yang dibeli. B ni apa? B ni ialah Y. Maksimum B yang dibeli. Jadi dekat mana kita nak baca berapa bilangan maksimum jenis B yang dibeli. Daripada graf ini, kita dah lukis graf. Dekat berapa? Dekat sini dia bersilang dekat mana? Graf B. B ialah untuk paksi Y kan? Okey, jadi saya tunjukkan yang ni untuk yang skema pemarkahan je lah. Ini graf yang dilukis cantik. Saya punya lukis tadi freehand saja. Bila soalan kata untuk maksimum untuk beras B, so kita tahu beras B ialah Y. Jadi mana kita nak tengok? Kita tengok pada paksi Y dekat sini lah. So jadi 150, 160, 165. Ni saya tak dapat contoh kat sini. 165. Cuma skema ni saya rasa kalau tengok skema dekat sini dia kata 85. Saya rasa salah Sebab kalau 85 seolah-olah dia baca kat sini ini ialah X. X ialah beras A tadi kan? Beras A ialah X. Beras A ialah X dan beras B ialah Y. Soalan tanya maksimum bagi jenis beras B. Maksudnya kita kena baca daripada graf. Daripada graf kita kena baca dekat sini dan ke sini. Straight baca 150, 60, 165 maksimum dia. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk soalan Johor set 2. Puan Azrina ingin menghadiahkan sebuah rumah untuk ibunya dari sebidang tanah yang telah diberinya sebagai menghargai pengorbanan ibunya. Puan Azrina perlu membeli jubin untuk rumah barunya. Beliau membeli X jubin warna putih dan Y jubin warna kelabu. X putih dan juga Y kelabu. Okey, itu maklumat yang diberi. Jumlah kedua-dua jubin. Jumlah kedua-dua jubin. Jubin apa? Jubin putih dan kelabu. Apa dia? X tambah Y. Jumlah. Selebih-lebihnya 700. Diulang banyak kali. Selebih-lebihnya. Boleh lebih tak? Tak boleh lebih. Selebih-lebihnya 700. So, kecil dan sama dengan 700. Dan bilangan jubin kelabu, kelabu Y adalah sekurang-kurangnya. Paling kurang. Boleh lebih tak? Boleh. Habis dia ulang banyak kali. Jadi lebih besar dan sama dengan 2 kali ganda bilangan jubin warna putih. 2 kali ganda jubin putih. Putih apa? X. 2X. Daripada graf darah tentu kan? Okey, tulis 2 ketaksamaan linear. Okey, dah pun kita jawab di atas ni. Okey, ni ketaksamaan. Tulis pada ruangan jawapan. X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 700. Dan juga Y lebih besar dan sama dengan 2X. Okey, yang kedua. Hitung jumlah jubin warna putih. Warna putih tadi apa? X. Apabila jubin warna kelabu Y berjumlah 550. Dekat sini dia dah ada bagi graf. Okey, kejap saya bagi zoom sikit. Zoom dia pecah pula. Dia kata bila Y 550. Sini 500, 600. Dia pecah sikit So 600 stop. Bila kena graf, ketaksamaan itu turun ke bawah. Dia tanya berapa jubin yang warna putih. Inilah putih. Berapa dekat sini? 100, 200. So, tengah-tengah ialah 150. So, dia tanya tu
Okay. Hitung jumlah jubin. So, jawapan dia ialah 100 markah je. 1 markah maksudnya terus direct tengok daripada graf. Macam tadi. Terus direct tengok pada graf. Bilangan jubin berwarna putih. Jadi saya nak tahu yang X dia bila Y ialah 550. So, jawapan dia ialah 150. Okey, untuk last, kita tengok untuk soalan trial bagi negeri Melaka. Okey, Zainal mempunyai peruntukan sebanyak RM225 bagi membeli X kilo durian dan Y kilo mangga. X sama dengan durian dan juga Y sama dengan mangga. Jumlah jisim kedua-dua buah ini tidak kurang daripada 15. Jumlah jisim kedua-dua buah. Apa buahnya? Durian dan mangga. Jumlah X tambah Y. Tidak kurang daripada 15. Tidak kurang maksudnya lebih lah. Tidak kurang daripada 15. Maknanya lebih besar dan sama dengan 15. Okey, 1. Jisim durian adalah selebih-lebihnya durian X. Selebih-lebihnya 3 kali jisim mangga. Selebih-lebihnya. So, jadi lebih besar. Selebih-lebihnya 3 kali jisim mangga. Selebih-lebihnya. Paling lebih. Tak boleh. Maknanya macam tak boleh lah kan. Selebih-lebihnya. 3 kali jisim mangga. Mangga ialah Y. 3Y. Harga 1 kilo durian. Durian tu X. Ialah 9. Dan harga 1 kilo mangga ialah Y. Ialah RM5. Jumlah dia berapa? 225. Jadi, bila dia nak 3 ketaksamaan. So, kita ada 1 ketaksamaan dekat sini. Tulis pada ruangan jawapan. Macam biasa, tulis pada ruangan jawapan. X tambah Y lebih besar dan sama dengan 15. X lebih kecil dan sama dengan 3Y. Lagi satu ialah 9X. Dan tambah 5Y. 9X tambah 5Y. Dia peruntukan sebanyak 225. 225 je dia ada duit. Boleh lebih tak? Tak boleh lebih. Boleh kurang? Boleh kurang. So, kecil dan sama dengan 225. Okey, saya nak komen sikit untuk jawapan yang kedua. Sebagus-bagusnya. Okey, jadikan Y tu dekat depan. Bukan X dekat depan. So, kalau kita baca Y, kita baca dari sini kan? 3Y lebih besar dan sama dengan X. So, dekat sini kita tulis 3Y lebih besar dan sama dengan X. So, sebagus-bagus ni kita buat macam tu lah. So, ni tak payah tulis kat sini macam ni. Okey, buat macam ni. 3Y lebih besar dan sama dengan X. Okey, selesai. Tulis 3 ketaksamaan. Okey, dah tulis. Gunakan kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini. Menggunakan skala 2 cm kepada 5 kilo pada kedua-dua paksi, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Oh, saya tak ada kertas graf kat sini. Okey, saya conteng je dulu. Kejap Okey, jadi saya buat lakaran kat sini lah. Sepatutnya kertas graf akan diberikan dan kemudian gunakan skala yang diberikan. 2 cm kepada 5 kg pada kedua-dua paksi. Okey, jadi kita ada 3 ketaksamaan dekat sini. 1, 2 dan juga 3. Okey, kita buat graf dia. Yang pertama, X tambah Y lebih besar dan sama dengan 15. Kalau 15 ni maksudnya apa? Dekat sini 15, sini juga 15, gariskan dia. Oi, tak kena. Guna pembaris Gunalah pembaris macam tu. Okey, yang kedua. 3Y lebih besar dan sama dengan X. Dekat macam ni, kita kena tahu nilai X dan juga Y. Kita cari 2 titik pun dah okey. Kejap. Kenapa dia sengit-bengit ni?
Alright. Saya tak tahulah kenapa dia sengit-bengit dekat sini. Dia mungkin saya dah kata soalan terakhir tadi kan. Okey, bila X kosong, bila masukkan X kosong, Y juga kosong. Okey, satu nilai X kita ambil. Katakanlah X ni kita ambil dia sebagai 3Y lebih besar dan sama dengan X. Okey, katakan kita ambil nilai apa yang senang Katakanlah Y kita jadikan dia 5. Kalau Y 5, 3Y sama dengan X. Kalau Y tu 5, kita dah letak Y ni 5. Maknanya 3 darab dengan 5 sama dengan X. So, X dapatlah 3 darab 5, 15. So, jadi sini 15. X 15, Y 5. So, jadi kat sini lebih kurang. Y dia 5 sini. So, 0, 0 sini. Jadi, kita gariskan dia punya garisan tersebut. Macam ni lebih kurang dia. Tak kena pula. Guna pembaris saya dia pembaris lah rosak. Okey, macam tu lebih kurang. Dah selesai. Okey, kita ambil yang kat situ. Okey, so kita buat juga untuk cari dua nilai pun dah cukup untuk kita nak plotkan dia. Contoh bila X kosong. Bila X kosong, kita masukkan dalam persamaan ni. Masukkan macam mana? 9X kosong. Tambah dengan 5Y sama dengan 225. 9 kosong, kosong. Jadi 5Y sama dengan 225. Y sama dengan 225 bahagi dengan 5. So, dapatlah 45. 45. So, Y 45. Okey, bawah satu titik, kita ambil lagi satu titik. Apa nak ambil titik? Kalau X kosong, 45. Kalau X tu kita bagi nilai dia 5. Berapa dapat Kita try. Sebab kita kat sini 5, 10 kan. Okey, kalau X dia 5, maksudnya 9 kurungan 5 tambah dengan 5Y sama dengan 225. Nak guna kalkulator pun boleh. Okey, kita masukkan 9 kurungan 5 tambah dengan 5Y. 5 alpha Y. Sorry, tak ada belakang. Alpha Y sama dengan 225. Dengan tekan sama dengan shift calculate, shift calculate. So, center error. Kenapa pula center error? Oh, saya tertinggal. Sepatutnya 9Y tambah. Maafkan saya. Tambah dekat sini. Tambah 5Y sama dengan 225. Shift calculate, shift calculate. So, dapatlah 36. X kosong, Y 45. Dekat sini. Kalau X 5, Y 36. Dekat area 35, 36 sini. Gunalah kertas graf tu secantiknya. Lepas tu gariskan dia. Kejap. Jadi kita akan dapat lebih kurang macam ni graf kita. Okey, yang pertama X tambah Y lebih besar daripada 15. Saji graf itu ke atas. Yang kedua 3Y lebih besar dan sama dengan X lebih besar ke atas. Dan juga 9X lebih kecil jadi ke bawah. Jadi kawasan yang berlorek ialah kawasan ini. Okey, ini ialah kawasan berlorek tersebut. Okey, selesai untuk lorekkan. Okey, seterusnya apa soalan tanya? Jika Zainal membeli 10 kilo mangga. Tadi mangga apa? Kejap tengok atas balik. Mangga. Mangga ialah Y. Jika Zainal membeli 10 kilo mangga. Mangga ni Y. Berapakah baki maksimum peruntukannya? Peruntukan dia tadi kan 225. Asal-asal tadi. Seberapa baki maksimum peruntukannya? Okey, kejap.
Dia punya skema betul, dia cantik sikit lukisan dia. Jadi dia kata 10Y kat sini kan, 10 mangga berapa durian. So kita boleh unjurkan di sini. Kena pada graf dekat sini kita turun ke bawah. Jadi kita ada 5 durian. Harga untuk mangga, harga untuk durian RM9 kan tadi. Kita tengok balik soalan. So kita tahu 10 mangga 5 durian. 10 mangga 5 durian. 10 kilo mangga maksudnya 5 kilo durian. 10 mangga 5 durian. Durian tu ialah X. Dekat atas tadi dia dah bagi tahu RM9 untuk durian dan RM5 untuk mangga. 10 mangga. Mangga berapa mangga? Mangga RM5. 10 darab dengan 5 tambah dengan 5 durian. Durian harganya ialah 1 kilo durian RM9. Okey, jadi kita kira berapa dapat? 5 darab 10 darab 5, 50 tambah dengan 45. So, kita kira dapat 10 darab dengan 5 tambah 5 darab dengan 9. So, dapat RM95. Tapi soalan tanya bukan dia punya ni, dia tanya baki. So, dia punya duit ada 225. Jadi, baki sama dengan 225 tolak dengan 95. So, kita kira 225 tolak dengan 95. So, baki maksimum dia ialah 130. Okey, itu saja untuk kali ini. Saya harap boleh cuba lagi untuk soalan-soalan lain. Okey. Terima kasih.